Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan lagi ruang dan kesempatan untuk kita terus berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkatan, kerahmatan dan keampunan kepada kita bersama insya-Allah. Bagi memulakan kuliah kita, seperti biasa kita nak perkenalkan berkenaan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah berkenalan dengan 4 orang isteri Nabi. Mula-mula dulu dengan Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Zainab binti Jahash, kemudian Zainab binti Khuzaimah. Dan malam ni kita nak sambung lagi dengan isteri Nabi yang seterusnya. Saya sebut perkenalan ni bukan mengikut tertib, siapa hak dulu siapa kemudian, tapi kita ambil keseluruhan daripada isteri Nabi ni, kita baca dua-dua. Malam ni isteri Nabi yang kita nak bincangkan ataupun kita nak sebut tentang nama mereka ialah Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha. Maimunah binti Al-Harith. Mungkin cerita dia pernah kita dengar, tapi sebagai pengulangan untuk kita dapatkan perkenalan dengan lebih rapat kepada keluarga Nabi dan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Al-Harith bin Hizzah Al-Hilaliyah. Mak kepada Maimunah ni nama Hindun binti Auf bin Zuhair. Maimunah dia pernah menikah dengan 2 orang lelaki sebelum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ketika zaman jahiliyah sebelum Islam, dia pernah menikah dengan Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Kemudian mati. Kemudian Mas'ud ni pisah dengan dia. Lepas daripada tu, dia menikah pula dengan seorang yang bernama Abu Rahab bin Abdul Uzza. Sebahagian riwayat menyatakan dia ni ada hubungan kekeluargaan dengan Abu Lahab. Sebahagian menyatakan macam tu. Menikah dengan Maimunah binti Al-Harith. Kemudian sampailah suami yang kedua ni mati, maka dia jadi janda. Dan dia jadi janda dalam tempoh yang agak lama jugalah, sehinggalah terjadinya peristiwa Umrah Al-Qadha. Peristiwa Umratul Qadha, peristiwa Nabi pergi untuk menunaikan umrah ganti, iaitulah pada tahun ke-7 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca dalam sirah, tahun ke-6 Nabi keluar untuk buat hijrah, buat umrah, tetapi dihalang dalam peristiwa Hudaibiyah, yang akhirnya berdasarkan kesepakatan perjanjian di antara Nabi dengan orang-orang Mekah, mereka membenarkan Nabi untuk datang buat umrah pada tahun 4. Maka tahun ke-7 Nabi pi untuk buat umrah, dan umrah tu dipanggil sebagai Umrah Al-Qadha. Bila tahun ke-7 Nabi pi buat umrah, selesai semua buat umrah, Nabi didatangi oleh pak menakan dia, iaitulah Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ta'ayyamat Maimunah bint Al-Harith. Hal laka an tatazawwajaha?" Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Dalam sebahagian riwayat sebut macam tu. Abbas pergi tanya Nabi. Abbas kata Maimunah anak kepada sekian-sekian. Maimunah ni merupakan adik kepada isteri Abbas, adik ipar dia lah.
Dia kata Maimunah telah kematian suami, dia jadi janda dah. Mau tak kamu nikah dengan Maimunah ni? Dan akhirnya ringkas cerita Nabi setuju untuk menikah dengan Maimunah bintil Haris. Dan cerita perkahwinan Nabi dengan Maimunah ni datang dalam dua riwayat. Satu riwayat daripada Maimunah sendiri yang menceritakan kata dia menikah dengan Nabi ketika dalam keadaan halal. Maknanya bukan Nabi berihram. Hadis sahih riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Satu lagi riwayat juga sahih daripada riwayat Muslim. Ibnu Abbas menyatakan Nabi menikah dengan Maimunah dalam keadaan berihram. Kedua-dua riwayat itu sahih. Satunya daripada Maimunah sendiri, satu lagi daripada Ibnu Abbas. Maka di sana keluarlah perbahasan hukum yang panjang lebar berkenaan dengan boleh tak seseorang yang berada dalam keadaan ihram melangsungkan perkahwinan. Jumhur ulama berpandangan tak boleh, haram, dimasukkan dalam kategori mahzurat, benda-benda yang dilarang ketika seseorang dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun umrah untuk berkahwin. Sama ada dia tu yang akan jadi pengantin lelaki ataupun perempuan ataupun wali, dia tak boleh dalam keadaan ihram. Ini menurut jumhur ulama berdasarkan hadis daripada Uthman dan lain-lain yang menceritakan larangan tersebut, termasuk hadis Maimunah sendiri yang Maimunah kata aku menikah dengan Nabi dalam keadaan halal. Itu jumhur ulama. Majoriti ulama, Abu Hanifah berpandangan perkahwinan dalam keadaan ihram adalah diharuskan kerana dia menerima hadis Ibnu Abbas yang menyatakan Nabi bernikah dalam keadaan ihram. Para ulama lain majoriti berpandangan hadis itu sahih, tak ada masalah, tetapi maksud ihram itu ada beberapa takwilan. Antara takwilannya ialah kalaupun benar Nabi menikah dalam keadaan ihram, itu khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengkhususan kalaupun benar Nabi menikah ketika ihram. Tetapi mereka kata takwilan yang lebih hampir kepada tepat ialah perkahwinan Nabi itu berlangsung di bulan haram, di tanah haram, tapi bukan dalam keadaan Nabi berihram. Perkahwinan itu setelah Nabi selesai mengerjakan umrah. Maka itu pandangan yang paling kukuh dan pandangan yang paling kuat, iaitulah diharamkan orang-orang yang terlibat dalam ihram untuk melangsungkan perkahwinan. Jadi walaupun hadis, kalau kita baca hadis Maimunah ada yang cerita kata dia menikah dalam keadaan ihram, dikena faham hadis ni kedua-duanya sahih, tetapi ada cara ulama untuk mentakwilkan dan menyelesaikan hadis tadi. Maka Nabi pun menikahlah dengan Maimunah bintil Haris di Makkah Al-Mukarramah, dan Nabi duduk bersama dengan Maimunah dalam perjalanan balik daripada Mekah nak pergi Madinah di satu tempat namanya Saraf. Satu tempat nama Saraf, di situ dalam istilah Arab dia kata wabana alaiha ataupun wabana biha. Makna bana ni Nabi duduk sekali lah dengan Maimunah tu di satu tempat namanya Saraf. Perkahwinan Nabi dengan Maimunah timbul beberapa hikmah yang dapat dilihat oleh para ulama kita. Ulama buat kesimpulan hikmah kenapa Nabi menikah dengan Maimunah. Sebahagian riwayat menyatakan ini adalah isteri yang terakhir Nabi menikah, tahun ke-7. Sebahagian menyatakan ini adalah isteri yang terakhir Nabi menikah dengan Maimunah, isteri paling muda dari sudut susun atuk perkahwinan, tapi bukan dari sudut usia. Kerana Maimunah bukan muda waktu Nabi menikah dengan dia. Antara hikmah ialah untuk menyelamatkan ataupun mententeramkan keadaan Maimunah yang tertekan sejak sekian lama dia duduk di Mekah dalam suasana dia Islam lama lah, tapi duduk di Mekah. Waktu tu Nabi dan para sahabat lain duduk di Madinah, jadi tertekan dia. Apatah lagi dia tak ada pula suami waktu tu, dia tak ada siapa nak boleh bergantung, melainkan ada adik-beradik yang terdekat saja, tapi tak selesa lah dengan orang lain, semuanya musyrikin. Maka Nabi nak menarik ataupun nak menyelamatkan dia daripada tekanan ni dan daripada ancaman orang-orang kafir musyrikin Mekah, maka Nabi menikah dengan dia, dan kemudiannya Maimunah balik ataupun duduk dengan Nabi di Madinah. Yang kedua, antara sebab hikmah Nabi menikah dengan Maimunah ialah dia ni adalah adik ipar kepada Abbas, pak menakan Nabi, dan pak menakan Nabi sendiri mai tanya Nabi. Maka Nabi macam, kalau bahasa mudah lah mungkin nak jaga hubungan kekeluargaan
nak jaga, nak menghormati pak menakan ni, maka Nabi menikah dengan adik ipar kepada pak menakan dia yang ketika itu berstatus janda. Yang ketiga, antara hikmah dia ialah Maimunah seorang yang agak berusia. Dia telah berusia 50 tahun waktu tu. 50 tahun hidup tak ada siapa ni, maka Nabi nak meraihkan keadaan Maimunah. Nabi menikah dengan Maimunah. Dan lebih daripada itu, dia juga merupakan sebahagian kata dia merupakan cara Nabi untuk menarik adik-beradik Maimunah yang lain yang masih belum Islam untuk dekat dengan Islam. Dan ternyata antara yang berkesan adalah Khalid Al-Walid. Sebahagian kata dia masuk Islam sebelum tu, tapi Khalid Al-Walid ada hubungan dengan Maimunah, adik-beradik dengan Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu taala an. Dan Maimunah ni juga adalah adik kepada isteri Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi. Isteri dia dua beradik dengan Maimunah. Maka Nabi di samping dia nak jaga hubungan kekeluargaan, di samping tu dia nak menyelamatkan juga orang-orang ni, maka dia menikah dengan Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu taala anha. Dari sudut keilmuan, dia pernah meriwayatkan 13 hadis daripada Nabi SAW, seperti yang direkodkan oleh para ulama hadis. Tak banyaklah, 13 hadis. Termasuk hadis yang kita cerita tadi, Maimunah kata, aku menikah dengan Nabi dalam keadaan Nabi halal. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan tentang sifat Maimunah, Aisyah kata, inna Maimunata kanat min atqana lillah. Maimunah antara kami isteri-isteri Nabi, dia paling bertakwa. Ini kata sahabat. Dia pun tak mengaku diri dia paling hebat. Walaupun Aisyah orang yang bertakwa, Aisyah orang alim, Aisyah ilmu banyak, hebat dia. Tapi dia kata, kalau nak ukur di kalangan kami isteri-isteri Nabi ni, yang paling bertakwa adalah Maimunah. Wa awsalana lirrahim. Dia orang yang suka menghubungkan hubungan kekeluargaan, orang yang bagus, jaga hubungan silaturahim. Dan Nabi sendiri pernah memberi pengakuan tentang Maimunah. Nabi kata, al-akhawat mu'minat Maimunah binti Al-Haris wa Al-Fadl wa Salma wa Asma binti Umais. Nabi kata ada adik-beradik yang mereka ni semua Islam, mukminat. Maimunah, Al-Fadl, iaitulah isteri kepada Abbas, dua beradik dengan dia. Salma, isteri kepada Hamzah, dua beradik dengan Maimunah. Dan juga Asma binti Umais. Mereka ni semua adik-beradik, dan adik-beradik yang Islam, yang bagus, yang jadi orang baik, bahkan jadi isteri-isteri sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ini pengakuan dan pengiktirafan Nabi kepada Maimunah binti Al-Haris. Maimunah ini meninggal di tempat dia bersama dengan Nabi ketika awal perkahwinan, iaitulah di Saraf tadi. Dia nikah di situ, dia menikah di Mekah. Dia duduk dengan Nabi kali pertama di Saraf, dan kebetulan dia meninggal di Saraf, iaitulah dalam perjalanan balik mengerjakan haji pada tahun 51 Hijrah. Dan ini pendapat yang paling kuat, iaitulah dia meninggal di Saraf dan dikebumikan di Saraf tersebut. Jadi Maimunah di antara isteri Nabi yang bukan makamnya di Baqi', makamnya di Saraf. Wallahu alam tempat-tempat di mana tak tahu. Dan ketika itu jenazahnya diimamkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Dan Abdullah bin Abbas waktu nak semayang, waktu nak kebumikan, dia pesan dah kepada semua para sahabat, yang kita nak semayang ni jenazah isteri Nabi, yang kita nak kebumikan ni isteri Nabi, maka elok-elok, jangan buat kasar-kasar, jangan apa, kerana dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami diajak untuk menghormati isteri Nabi. Demikian yang kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas satu hari, cerita sikit bila sebut nama dia, satu hari dia pernah jumpa dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni sahabat yang alim, di antara ulama us-sahabah, sahabat yang hebat dari sudut keilmuan. Maka bila dia jumpa Zaid bin Sabit ketika tu nak naik kenderaan, dia sediakan semua. Dia tolong parking kenderaan tu, dia tolong pegang tali macam-macam lah semua. Dia buat kira menghormati Zaid bin Sabit. Sehingga Zaid kata, ya bani ammi Rasulillah,
wahai anak kepada, wahai sepupu Nabi, bahasa mudah, wahai sepupu Nabi, tinggallah biar aku naik sendiri, tak payahlah raih lebih-lebih ni. Kata Abdullah bin Abbas, demikianlah Nabi ajar kami untuk menghormati para ulama. Kerana kamu ulama, demikian Nabi ajar untuk kami hormat para ulama. Lalu Zaid bin Sabit kata, jom kita salam. Dia pun salam dengan Abdullah bin Abbas. Zaid bin Sabit cium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Zaid bin Sabit, demikianlah Nabi ajak kepada kami untuk menghormati Ahlul Bait, untuk menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah antara sahabat sama sahabat. Tawaduk ni bah. Hormat menghormati sama-sama ni bah. Seorang kata aku kena hormat sebab hang alim. Seorang lagi kata aku kena hormat sebab hang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang menjadi imam sembahyang jenazah kepada isteri Nabi tadi yang namanya Maimunah bintil Haris, iaitulah yang wafat pada tahun 51 Hijrah. Ini yang pertama, Maimunah bintil Haris. Isteri yang kedua, yang cerita dia saya baca sikit dah ketika kita mukadimah dulu kitab Hisnul Muslim ni. Ada sebut nama dia. Kita ulang balik. Iaitulah Juwairiyah binti Al-Haris. Tadi Maimunah bintil Haris. Hak ni Juwairiyah bintil Haris. Tapi Haris bukan Haris yang sama. Haris lain. Dia pun bukan dua beradik. Nama pak kebetulan sama. Juwairiyah bintil Haris bin Abi Dirar, iaitulah daripada Bani Mustaliq. Dia daripada Bani Mustaliq, satu kabilah, nama mereka Bani Mustaliq. Sebelum daripada dia menikah dengan Nabi, dia telah menikah dengan seorang lelaki namanya Musafi' bin Safwan al-Mustalaqi yang mati dalam keadaan kafir. Lelaki pertama dia mati dalam keadaan kafir. Dan waktu tu pun dia masih kafir. Nikah tu pun dia masih kafir. Berlaku peperangan Bani Mustaliq. Peperangan Bani Mustaliq ni ada beberapa perbincangan di kalangan para ulama sirah. Sebahagian kata berlaku pada tahun ke-4. Sebahagian kata berlaku pada tahun ke-6. Dan sebahagian besar berkata berlaku pada tahun ke-5. Dan pendapat yang lebih kukuh adalah tahun ke-5. Bukan kerana ramai yang kata, tapi kerana ada hujah-hujah yang menguatkan pendapat peperangan Bani Mustaliq ini berlaku pada tahun ke-5. Antara hujah paling kuat kerana lepas daripada perang Bani Mustaliq ni terjadinya fitnah kepada Sayyidatina Aisyah. Ya, kalau kita tuan tahu, peristiwa fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah itu berlaku lepas balik daripada peperangan Bani Mustaliq. Dan bila diperdebatkan tentang isu fitnah kepada Sayyidatina Aisyah ni di Madinah, antara orang yang bagi pandangan kepada Nabi waktu itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az di antara orang yang bagi pandangan waktu tu. Sabit dalam hadis sahih. Sa'ad bin Mu'az kata, kalau siapa-siapa yang duk sebab cerita ni di kalangan Khazraj, aku akan ambil tindakan. Dia orang Khazraj. Kalau di kalangan Aus, aku akan kempen dekat orang Aus untuk ambil tindakan. Bila Sa'ad bin Mu'az cakap, Sa'ad bin Mu'az dalam sejarah menunjukkan dia wafat pada penghujung tahun ke-5, iaitulah pada bulan Zulqa'dah. Jadi pendapat yang menyatakan peristiwa Bani Mustaliq berlaku tahun ke-5, di pertengahan tahun ke-5, itu pendapat paling kuat. Kerana Sa'ad bin Mu'az tu ada lagi waktu tu. Adapun pendapat yang kata berlaku tahun ke-6 bertentanganlah dengan riwayat tadi, kerana Sa'ad bin Mu'az tak ada lah. Sedangkan hadis yang menceritakan Sa'ad bin Mu'az tu cakap itu hadis yang sahih. Jadi bila berlaku perang Bani Mustaliq tahun ke-5, pendapat yang paling kuat kata tahun ke-5 Hijrah, orang Islam menang. Bila orang Islam menang, di antara tawanan ketika itu adalah Juwairiyah tadi. Juwairiyah jadi tawanan perang. Dan bila jadi tawanan perang, bila jadi sabaya, bahasa Arab panggil sabaya ni, dia jadi harta yang boleh dibedak-bedak kepada tentera yang mengikuti perang. Maka bila dibahagikan, dia jadi hamba ni, kebetulan Juwairiyah dapat kepada seorang sahabat Nabi, nama dia Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ni dia adalah orang Madinah. Dia adalah khatib kepada Nabi. Apa maksud khatib? Dia pemidatu Nabi. Dia pembicara bagi pihak Nabi. Kalau siapa-siapa mai dan nak cakap, nak debat, nak apa, Nabi hantar ni Sabit bin Qais ni. Orang hebat.
Dalam satu riwayat cerita pernah terjadi satu kumpulan delegasi daripada Bani Tamim. Bani Tamim, satu kabilah. Yang penting dia bukan Melayu. Bani Tamim. Bani Tamim ni mai jumpa Nabi. Satu kabilah dia pun mai jumpa Nabi, tak Islam lagi. Mai jumpa Nabi, depa hantar wakil depa, cakap sedaplah sebab Bani Tamim di antara kabilah yang pandai cakap. Cakap dengan hujah dengan apa semua. Nabi tunjuk Sabit bin Qais, mangkit tak? Cakap. Sabit pun cakap pula. Cakap-cakap terpegun depa dengan ucapan daripada Sabit bin Qais. Yang akhirnya ramai di kalangan Bani Tamim masuk Islam. Di kalangan Bani Tamim ni masuk Islam. Itu Sabit bin Qais. Jadi Sabit bin Qais ni dapat perempuan yang ditawan dalam perang Bani Mustaliq, iaitulah Juwairiyah binti Al-Haris. Bila dapat, Juwairiyah ni pun bila dia jadi hamba, dia tak selesa lah duduk pula dengan ni, maka dia buat perjanjian dengan tuan dia. Dipanggil mukatab. Perjanjian bertulis dia dengan tuan dia, kalau aku boleh bayar jumlah sekian-sekian, aku akan merdeka. Dalam Islam dipanggil hamba jenis ni hamba mukatab. Hamba yang dibuat perjanjian secara bertulis, bayar sekian-sekian, kalau dah boleh bayar, dia akan merdeka. Dia akan jadi orang bebas. Maka dia pun buat perjanjian dengan tuan dia, iaitulah kalau dia boleh bayar nilai-nilai tertentu, maka dia akan merdeka. Setelah buat perjanjian, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ana Juwairiyah bintil Haris, sayyidi qawmi. Aku, dia perkenalkan diri dia kepada Nabi, dia kata aku ni Juwairiyah. Juwairiyah bintil Haris, dan aku nak bagi tahu Al-Haris tu, pak aku tu adalah ketua kaum kami. Pak dia ketua kaum Bani Mustaliq. Dan aku duduk di bawah kekuasaan sahabat kamu, nama dia Sabit bin Qais. Dan aku kurang selesa lah. Aku kurang selesa dengan asalnya aku ni anak kepada pembesar, tiba-tiba hari ni pergi jadi hamba, duduk pula. Aku tak selesa. Dan aku dah buat perjanjian dengan Sabit untuk memerdekakan aku kalau aku boleh bayar sekian-sekian. Tujuan dia pergi habaq kat Nabi ni, nak minta bantuan lah. Pokok Nabi boleh bagi sikit, nak bayar selesai bang. Nabi jawab kepada Juwairiyah, fahal laki ila ma huwa khair? Mahu tak kamu benda yang lebih baik daripada tu? Dia kata, apa dia? Kata Nabi, udi anki kitabataki wa atazawwajuki. Aku akan bayar untuk kamu merdeka daripada Sabit bin Qais, dan aku akan menikahkan dengan kamu. Dengar-dengar tu dia kata, qad fa'altu. Okey, tak ada masalah apa. Bila Nabi nak menikah, takkan dia kata, dia terima lah. Juwairiyah bintil Haris. Dan Nabi pun bayar. Dia punya nilai tebusan dia dengan Sabit tadi. Dan Nabi menikah dengan 400 dirham. Mas kahwin Nabi 400 dirham. Sebab tu tuan-tuan, bila cerita dalam mas kahwin, sebut dalam hadis, perempuan yang paling baik maharnya yang paling rendah. Tetapi rendah tu kita kena faham. Rendah tu rendah yang bernilai. Sebab Nabi menikah pun 400 dirham. 400 dirham cuba kali dengan duit lah. Tinggi tu. Bernilai waktu tu. Bukan faham rendah ni sampai buat mas kahwin RM1. RM6. RM6 ada. Orang pergi menikah dengan RM6. Topak pun tak boleh. Dia tak bernilai. Walaupun faham hadis tu, baguslah rendah. Tapi dia tak tepat. Kena faham hadis mengikut ketepatan dia. Yang bernilai. Ada orang pergi kata pula, Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidatina Fatimah di mas kahwinnya mushaf Quran. Mushaf pun tak ada zaman tu. Mushaf ni muncul bila? Zaman Sayyidina Osman. Mushaf zaman Sayyidina Ali mana ada lagi? Dia zaman apa Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah, mana ada mushaf? Dia kata mas kahwin mushaf. Itu pun kurang tepat dah. Benar, beberapa perkahwinan sahabat Nabi, mahar perkahwinannya adalah Al-Quran. Bacaan Quran, mengajak Quran. Betul. Mahar perkahwinannya Islam, betul. Tetapi mahar yang dikatakan paling rendah tu adalah yang ada nilai. Macam Nabi SAW nikah 400 dirham. Melainkan bagi keadaan-keadaan tertentu lah yang Nabi menikah dengan, macam lelaki yang tak ada apa, pergi nak menikah dengan Nabi, pergi nak menikah dengan seorang perempuan. Nabi kata, hang reti tak Quran? Reti? Okey, ngajak Quran. Tu sampai tak ada apa. Tapi dalam keadaan ada ni, maka rendah tu rendah mengikut keadaan dan mengikut kesesuaian.
Ini bukan nak kempen suruh 15,000 atau cerita lain. Nak cerita kata biar ada nilai. Biar ada nilai. Maka nikah Nabi dengan Juwairiyah ni, mas kahwinnya adalah 400 dirham, berlaku selepas daripada perang Bani Mustaliq tadi, iaitulah pada tahun yang kelima daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah perkahwinan Nabi dengan Juwairiyah adalah kerana Nabi nak, yang pertama sekali, Nabi menghormati dia ni orang yang ada kedudukan. Jadi tak patutlah dia daripada orang anak pembesar tiba-tiba jadi hamba. Maka Nabi nak tu selamat dengan dia, Nabi menikah. Di samping Nabi nak menarik, mudah-mudahan dengan perkahwinan kepada anak pembesar ni, orang-orang Bani Mustaliq akan masuk Islam. Dan benar benda tu terjadi apabila Nabi menikah dengan Juwairiyah bintil Haris ni. Orang-orang Bani Mustaliq hampir keseluruhannya masuk Islam. Setelah mereka tengoklah Nabi menikah dengan anak Tok Penghulu kita, tunggu apa lagi? Tok Penghulu masuk Islam, pengikut semua pakat masuk Islam. Sebab itu Sayyidatina Aisyah, dia kata, fala a'lamu imra'atan a'zamu barakatan ala qaumiha minha. Aku tak tahu ada orang perempuan yang dia bawa keberkatan kepada kaum dia lebih daripada Juwairiyah. Sebab bila dia menikah dengan Nabi, ya, kaum dia automatik habis semua pakat masuk Islam. Berkat yang dia bawa. Sayyidatina Aisyah mengakui. Ini di antara hikmah perkahwinan Nabi dengan Juwairiyah bintil Haris. Dan di antara kelebihannya, dalam muqaddimah Hisnul Muslim kita dah sebut dulu, macam mana satu hari Nabi SAW keluar nak pergi ke masjid. Nabi tengok Juwairiyah duduk ada atas tikar sejadah. Duduk atas tikar sejadah. Walaupun tak ada tempat dia semayang lah, kita nak bagi mudah faham, atas tikar sejadah. Nabi pun pergi masjid, Nabi semayang subuh, selesai semayang subuh, selesai apa semua, Nabi balik kira-kira waktu duha. Bila Nabi balik, Nabi tengok-tengok duduk ada lagi, tak bergerak lagi duduk tempat tu. Nabi kata tak pergi buat ke, tak pergi beli apa-apa ke? Bahasa mudah nak pergi faham lah. Han tak pergi duduk tang ni lagi ke? Dia kata duduk tang ni ya. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat kamu, ada ungkapan-ungkapan yang ringkas. Aku sebut 3 kali ya tadi. Nilai dia lebih baik daripada kamu duduk lama ni, daripada sebelum subuh sampai waktu duha ni. Kamu baca macam-macam. Ada 3 ungkapan ataupun ada beberapa patah perkataan yang kamu ulang 3 kali, nilai dia lebih baik. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih. Nabi kata ulang ni 3 kali ya. Dia nilai lebih baik daripada duduk lama ni, hang baca macam-macam. Nak menunjukkan kata apa? Zikir ataupun wirid yang warid daripada Nabi SAW itu lebih afdal untuk kita amalkan. Sayyidatina Juwairiyah bintil Haris wafat pada tahun 50 Hijrah. Pada bulan Rabiul Awal ketika berusia 65 tahun. Dia mati di Madinah dan dia dikebumikan di Baqi' dan diimamkan salat jenazahnya oleh Marwan bin Hakam yang ketika itu merupakan gubernur di Madinah. Gubernur zaman tu jadi imam semayang, imam jenazah. Dia jadi imam kepada jenazah Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu taala anhu. Jadi ini 2 kisah ataupun 2 cerita berkaitan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan ada manfaat dan pengajaran bersama kepada kita insya-Allah. Kita sambung berkaitan dengan malam ni, kita masuk ke doa keluar ke doa masuk lah. Doa masuk lah. Doa ketika memasuki rumah. Kita berhenti situ, doa keluar rumah. Keluarlah ni nak masuk. Doa ketika memasuki rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk, dan dengan nama Allah kami keluar, dan dengan nama Allah kami bertawakal. Ini doa nak masuk rumah. Doa ni baca sebelum masuk rumah. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah lah kami nak masuk rumah, dan dengan nama Allah lah kami keluar daripada rumah ni, dan kepada Allah lah, dengan nama Allah lah kami serah, kami bertawakal.
Doa ni, hadis ni asalnya diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Malik Al-Ash'ari. Seorang sahabat Abu Malik Al-Ash'ari. Abu Malik ini sahabat ataupun para ulama berbeza. Dia ni nama apa? Sebab Abu ni confirm lah gelaran. Confirm lah bila sebut Abu Ummu gelaran. Ulama berbeza, dia ni nama apa? Macam-macam lah riwayat. Ada kata dia nama Abdullah, ada kata dia nama Amr, ada kata dia nama Ka'ab dan macam-macam. Yang penting dia di antara sahabat yang masyhur. Abu Malik Al-Ash'ari antara sahabat yang fasih membaca Al-Quran dan suaranya sedap. Suaranya sedap. Sehingga kan Nabi kalau dengar Abu Malik Al-Ash'ari baca Quran, Nabi akan minta ulang. Sebab merdunya suara Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi dia yang meriwayatkan hadis ni, iaitulah adab ataupun doa ketika kita masuk rumah. Kita baca tadi 3 patah. Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kemudian memberi salam kepada keluarganya. Baca doa, kemudian lepas itu bagi salam lah. Bagi salam macam biasa. Tersebut dalam satu riwayat yang sahih, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya dengan menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, syaitan akan berkata, tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada makan malam. Ni kelebihan bila kita masuk rumah, masuk tu dengan baca bismillah, dengan nama Allah lah. Paling kurang bismillah. Kemudian bila kita nak makan sesuatu dalam rumah ni, baca doa bismillah paling kurang. Waktu tu setan akan maki diri dia. Setan kata, punggah, malam ni tak ada tempat tidur. Makanan pun tak ada, tempat tidur pun tak ada. Dia lari pergi cunggit yang lain, pergi cari rumah yang tak baca bismillah, pergi cari orang yang tak baca bismillah. Ini kelebihan kita masuk rumah walaupun nampak ringkas, tapi ini kelebihan dia, iaitulah menghindak diri kita daripada gangguan iblis dan syaitan. Kemudian yang ke-12, doa pergi ke masjid. Doa pergi ke masjid ni panjang sikit. Jadi kalau orang dah azan, habis azan baru nak keluar pergi, tak ada macam doa. Jadi kalau keluar awal dia boleh baca doa ni. Doa ni agak panjang sikit. Allahumma ja'al li fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura. Nura ni apa? Cahaya. Minta cahaya. Dan ulama ada membahaskan cahaya atau pemaksud dia. Hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, iaitulah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah, ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Minta dalam hati, cahaya dalam hati. Pada lidahku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dari hadapanku cahaya, dari belakangku cahaya. Jadikanlah dalam diriku cahaya, besarkanlah cahaya bagiku dan agungkanlah cahaya bagiku. Jadikanlah bagiku cahaya serta jadikanlah diriku cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya dan jadikanlah dalam urat sarafku cahaya, dalam dagingku cahaya, dalam darahku cahaya, pada rambutku cahaya dan pada kulitku cahaya. Minta semua. Ada orang kata habis tu susah sangat, minta cahaya sudah. Ada orang dia layak muruk. Baru ni hujan turun, orang katalah ini berkat ataupun ini mustajab doa. Mungkin ada sebahagian daripada orang yang tadah tangan minta doa turun hujan ni, doa dia didengari. Dia kata dah, kalau tak doa pun turun memang confirm turun hari ni. Dia tak berjaya agak doa. Ada orang macam tu. Kat ni pun dia kata doa apa banyak-banyak minta cahaya. Tak, Nabi ajak kat kita. Nak tunjuk kata kita ni perlu kepada Allah Ta'ala dalam semua urusan. Hatta minta pada perkara-perkara kecil pun, perkara cahaya pada semua senaraikan. Sebab nak tunjuk kata kami sangat-sangat mengharap. Ulama ada membahaskan apa maksud cahaya yang diminta. Sebahagian kata cahaya yang diminta ni
zahir lah. Minta supaya kita ni tampil bercahaya-cahaya. Maknanya bila kita tampil, orang akan tengok kita nampak berseri, nampak seronok orang tengok. Sebahagian kata cahaya yang dimaksudkan ini adalah hidayah. Kerana itu petunjuk, penyinar yang paling terang, hidayah. Mana kita nak minta mudah-mudahan diri kita ni Allah Ta'ala bagi petunjuk dan kekalkan dengan petunjuk itu luaran dan dalaman. Dua-dua maksud tu betul, iaitulah kita minta cahaya luar dan cahaya dalam. Biar diri kita ni bercahaya dan biar diri kita ni terus kekal dalam cahaya, yakni petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar pendengaran kita bercahaya, mana kita suka dengar kepada benda-benda baik. Penglihatan kita bercahaya, kita suka tengok kepada benda-benda baik. Cakap kita bercahaya, makna orang suka dengar. Cakap kita pun makna yang elok-elok. Ini semua benda yang kita minta, iaitulah cahaya dari sudut luaran dan juga cahaya dari sudut dalaman. Kemudian ada satu lagi hadis, ada satu lagi doa yang agak ringkas sikit. Allahumma ja'al li nura fi qabri wa nura fi izami. Wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura, wahabli nura ala nur. Tambahan lagi tu. Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya dalam kuburku dan cahaya pada tulangku. Tambahkanlah bagiku cahaya, tambahlah bagiku cahaya, tambahlah bagiku cahaya. Berikanlah kepadaku cahaya yang berganda. Duk tambah cahaya. Isteri dia kata, dah kot, cukup kot. Cahaya mata, bukan cahaya mata, cahaya ya. Nura. Cahaya mata pagi dia kata pincin memang lah. Tak baca tu bagi jelas. Tak tu kena buat mai orang perempuan mengaji mah. Bagi lepas tahu. Tak kira pada sangka buruk. Kemudian tu doa ketika nak pi masjid. Ketika nak pi, kan masuk lagi. Dalam perjalanan ataupun keluar rumah nak pi masjid. Doa ni boleh tak baca waktu lain? Tak ada masalah. Boleh baca waktu lain. Bukan kata salah. Bukan kata salah nak baca doa ni waktu duduk saja-saja. Nak minta cahaya. Silakan. Cuma baca doa ni biasanya dibaca oleh Nabi SAW ketika keluar daripada rumah dia. Kemudian yang ke-13, doa ketika masuk masjid. Dah sampai masjid, langkah kaki nak masuk masjid, ada doa dia pula. Doa itu berbunyi, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Aku berlindung dengan Allah yang maha agung dan dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang sedia kala dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah dan salawat serta salam ke atas Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Petikkan doa ni, dia daripada hadis yang pelbagai, digabungkan jadi macam tu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr bin As. Hadis tadi dia mula dengan A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Ini intro kepada doa. Minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Kemudian baca bismillah, kemudian salawat. Dan doa yang selalu kita sebut, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Maknanya doa tu daripada pelbagai riwayat-riwayat yang semuanya bertaraf yang boleh diterima, digabungkan menjadi satu doa. Maknanya kalau kita nak baca takat Allahumma aftahli abwaba rahmatik pun boleh. Tapi yang lengkap dia ialah mula dengan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Minta daripada Allah Ta'ala rahmat, pintu kerahmatan. Sebab bila kita nak masuk dalam masjid ni biasa nak buat ibadah, maka di sana disediakan pintu rahmat yang pelbagai. Minta Allah Ta'ala bagi rahmat kat kita. Bila keluar daripada masjid, kita minta Allah Ta'ala bagi kelebihan. Allahumma inni as'aluka min fadli. Masuk minta rahmat, keluar minta lebih. Apa maksud? Bila masuk dalam masjid ni, ruang untuk buat ibadah tu luas. Bukan kata luar tak boleh buat, tapi ruang untuk buat ibadah biasanya dalam masjid. Maka minta Allah Ta'ala bagi rahmat, pergerakkan hati kita untuk mudah, untuk ringan buat ibadah.
Dan bila kita keluar masjid, biasanya kita keluar ni urusan dunia lah, bekerja lah. Maka kita minta Allah Ta'ala permudahkan kerja-kerja yang kita buat. Min fadli, kelebihan. Makna benda-benda kita buat tu bagi mudah untuk kita dapat. Itu di antara susun atuk Nabi ketika membaca doa tadi. Kemudian doa ketika keluar masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma aqsimni minasyaitanir rajim. Dengan nama Allah, dengan nama Allah dan salawat serta salam ke atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu limpah kurniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari syaitan yang direjam. Macam doa masuk masjid tadi juga, dia ungkapan ni daripada beberapa riwayat. Daripada riwayat Anas bin Malik, ada daripada riwayat Abu Hurairah. Mana digabungkan. Sebahagian riwayat menyatakan doa saja. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sebahagian dia ada daripada mula. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sebahagian kata Allahumma aqsimni minasyaitanir rajim. Maka digabungkan ketiga-tiga tu jadi doa yang lengkap untuk keluar masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma aqsimni minasyaitanir rajim. Ini doa keluar masjid. Ada orang pergi Mekah, Madinah, tak bawa mereka ni cakap Arab, tak arti cakap Melayu. Dia kata haza babus salam. Arab tu ceritalah haza babus salam. Mereka pun kata amin. Arab tu cerita ni pintu bab ni nama salam. Bukan kata doa, mereka pun amin. Sebab tak tahuan apa Arab. Bila Arab doa, dah Arab cakap. Jadi doa masuk masjid macam tadi, minta rahmat, kerana dalam masjid tersedia tempat-tempat Allah Ta'ala nak turunkan rahmat. Dan bila keluar masjid, minta kelebihan. Kelebihan ni makna limpah kurnia, rezeki Allah Ta'ala. Sebab kita keluar ni biasanya kita akan berurusan dengan orang, kita bekerja, minta Allah Ta'ala permudahkan urusan-urusan kita. Yang ke-15, bacaan ketika dan selepas azan. Tajuk dia dah masuk masjid dah, biasanya akan ada azan ni kalau kita baca dalam sejarah pensyariatan azan, dia bermula di Madinah. Di Mekah tak ada. Di Mekah bukan kata azan, sembahyang jemaah pun tak ada lagi. Dia bermula di Madinah. Apabila sebahagian sahabat berbincang, apakah cara untuk kita nak habaq kat orang kata masuk waktu? Sebahagian sahabat memberi pandangan, kita guna loceng. Nabi tak setuju. Sebab loceng ni adalah cara orang-orang Nasrani. Sebahagian kata kita guna apa dia panggil? Serunai apa kan macam tulah. Nabi tak setuju kerana itu cara orang Yahudi. Sahabat boleh bagi pandangan tu sebab itulah depa duk nampak pun. Depa duk nampak cara Nasrani macam itulah. Jadi depa pun bagi cadangan berdasarkan apa yang tekak depa nampak. Tiba-tiba Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia malam tu dia bermimpi. Dia bermimpi ada yang mai ajak kepada dia lafaz azan. Esok dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata aku mimpi sekian-sekian, lafaz azannya macam ni. Lafaz yang kata nak panggil orang, seruan ni macam ni. Allahu Akbar, dia pun baca. Dan Nabi kata betul. Nabi kata ini betul. Mimpi kamu ni mimpi yang benar. Dan kamu pergi cerita kepada Bilal, suruh dia azankan. Kerana Bilal suaranya lebih merdu daripada kamu. Nabi tak katalah Kak Abdullah bin Zaid ni seorang tak sedap. Tapi Nabi kata Bilal suara lebih merdu dari kamu. Makna fahamnya suara Abdullah bin Zaid ni kurang sedap lah. Maka dia pun pergi cerita Kak Abdullah bin Zaid, dia pun pergi cerita dekat Bilal. Dan Bilal pun gunakan lafaz itu untuk laungkan orang panggil azan. Lepas daripada Sayyidina Umar dengar, dengar ni macam pernah dengar. Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi. Sayyidina Umar kata, demikianlah aku juga mimpi ungkapan yang sama. Itu cerita tentang pensyariatan azan. Maka dia mai hadis yang pelbagai cerita tentang ketika azan, apa yang kita nak buat. Apa yang kita sebagai orang yang mendengar azan nak buat ketika dan selepas daripada azan. Maka dia ada doa-doa dia.
Sesiapa yang mendengar azan hendaklah dia mengulangi kalimah yang diucapkan oleh muazzin kecuali ketika hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Ketika itu sebutlah la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi jumhur ulama berpandangan menjawab seruan azan itu hukumnya sunat, dan sunat itu sangat-sangat dituntut berdasarkan hadis ni. Ada hadis, dia ada teks, terjemahan ni main daripada teks asal hadis. Yang Nabi kata bila dengar azan, sebutlah apa yang muazzin sebut. Ulanglah sebut apa yang muazzin sebut. Maka jumhur ulama berpandangan hukum menjawab seruan azan adalah sunnah, adalah sunat. Adapun Abu Hanifah rahimahullah berpandangan hukumnya wajib. Abu Hanifah dia kata wajib dengar azan. Siapa-siapa saja, tak kira orang mana pun, baik lelaki, baik perempuan, baik suci, baik tak suci, baik apa pun keadaan dia, dia kena jawab azan. Dia kena jawab azan. Kecuali orang yang berada dalam tempat-tempat yang dilarang. Duduk dalam tandas sebagai contoh, tak disunatkan. Imam Abu Hanifah pun kata tak wajib dia jawab azan. Dalam semayang tak disuruh untuk jawab azan. Adapun lain daripada tu, hatta orang yang baca Quran ketika tu pun, sunat afdal yang paling baik adalah dia berhenti, dia jawab azan dulu. Dia jawab azan. Ucaplah selepas muazzin mengucap kalimah syahadah, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Lepas daripada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca ni. Kita dengar ni. Dia kata wa ana asyhadu an la ilaha illallah, aku juga macam kamu naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya dan Nabi Muhammad adalah hamba serta utusannya. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Makna kita yang mendengar azan, kita pun jawab seperti ungkapan daripada muazzin tadi. Tambah pula atas tu. Jadi bila muazzin kata ungkapan muazzin Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah habis. Cuma tang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia ada hadis yang lebih khusus, jawablah dengan la haula wala quwwata illa billah al-aliyyul azim. Ada satu perbahasan berkaitan dengan bila Bilal ataupun muazzin mengazankan salat waktu subuh, dengan ada tambahan as-salatu khairum minan naum, apa yang perlu kita jawab? Ada sebahagian ulama menyatakan jawablah as-salatu khairum minan naum juga, kerana hadis tadi umum. Hadis tu kata apa yang muazzin kata jawab, melainkan tang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan ada sebahagian daripada fuqaha, ulama-ulama yang terkemudian mengambil ada satu ungkapan, mereka kata jawab dengan sadaqta wa bararta. Dan itu tidak ada ungkapan tu bolehlah diungkap, tetapi dari sudut sandaran hadis dia tak ada sandaran hadis, tetapi ungkapan tu adalah ungkapan yang boleh diungkap, bukan kata salah. Nak ungkap ungkapan tu boleh. Tapi kalau nak jawab as-salatu khairum minan naum juga pun tak ada masalah. Boleh dah. Dia tak pernah dengar sadaqta wa bararta, dia kata jawab macam biasa. As-salatu khairum minan naum, dia pun jawab juga as-salatu khairum minan naum. Tapi biasa dia susahlah nak jawab, sebab dia pun tidur ni. Ada as-salatu khairum minan naum, dia kata naum, aku naum lebih dia duduk tidur ni, dia tak jawab. Jadi kalau dengar waktu tu dia jawab dengan mana-mana sahaja yang lebih mudah bagi dia. Kemudian bersalawat ke atas Rasulullah selepas mengikuti ucapan muazzin. Habis semua salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tambah dengan doa ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi,
serta limpahkanlah kepadanya maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Doa ni adalah selepas selesai azan. Lepas azan kita baca ni. Kadang-kadang kita sebahagiannya orang mengkiaskan azan ni dengan iqamah. Tapi sabit daripada nas, daripada hadis, ungkapan ni dibaca selepas daripada azan. Lepas daripada azan. Bukan lepas daripada iqamah. Lepas daripada azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan. Sebab syariat seruan azan ni bukan main daripada Nabi Allah Ta'ala. Cuma dia datang dalam bentuk mimpi yang baik kepada para sahabat. Wassalatul qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Mana lepas azan ni semayanglah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berilah kemuliaan dan darjat yang tinggi, berikanlah kepada Nabi keutamaan dan kelebihan. Nabi sebut dalam satu hadis lain, Nabi kata ada satu tempat namanya wasilah, yang dia hanya akan tempat hebatnya hanya akan dapat kat seorang, dan aku mengharapkan tempat tu untuk aku. Dan harapan Nabi ni bukan harapan kosong, memang jaminan dah bahawa tempat tu untuk dia. Tapi kita sebagai adab umat Nabi, kita berdoa. Nabi kata Allah, pasal apa aku tak berebut tempat tu? Tempat tu memang khusus untuk Nabi. Wasilah, satu tempat yang tinggi. Maka kita sebagai umat Nabi, kita sebagai tunjuk adab kita berdoa ke Allah Ta'ala, ya Allah, bagilah wasilah ni kepada Nabi SAW. Kemudian selesai semua tu, berdoalah untuk diri sendiri di antara azan dan iqamah, kerana doa pada waktu itu tidak akan ditolak. Disabit daripada sebuah hadis yang sahih. Yad'u li nafsihi bainal azani wal iqamah fa inna ad-du'a hina idzin la yurad. Nabi kata doa antara azan dan iqamah, sementara nak sampai ke iqamah tu kan lepas azan, sementara nak sampai ke iqamah, maka ambil ruang tu untuk doa dengan apa-apa sahaja doa. Kerana Nabi kata waktu itu doa kita tidak akan ditolak, la yurad. Mintalah apa pun, mintalah untuk kita kau untuk apa, antara azan dan iqamah. Yang masa ni di antara masa yang mustajab doa. Sebab tu bila kita bincang tentang bab doa, kita baca dulu tentang bab mustajab doa, ada tempat-tempat yang mustajab dan ada masa-masa yang mustajab. Jadi masa ni lebih banyak daripada tempat. Masa yang mustajab jangan kita lepaskan peluang. Antara dua khutbah sebagai contoh, ini masa mustajab. Sebahagian daripada kita masa ni kadang-kadang dia Bilal dia pergi baca selawat waktu ni, yang afdalnya adalah doa. Kita minta untuk kita antara dua khutbah tu, kerana masa mustajab, mintalah. Bukan kata Bilal kadang-kadang dia baca selawat, mungkin dia nak peringat kita untuk ambil masa ruang ni, tapi yang afdal adalah kita berdoa untuk kita. Yang paling baik kita berdoa untuk kita. Masa hujan turun, itu waktu mustajab, jangan lepas peluang. Apatah lagi hujan tak lama dah tak turun, bila turun itu waktu yang mustajab. Masa antara azan dan iqamah. Jadi masa dia lebih banyak daripada tempat. Kadang-kadang kita tunggu tempatnya, tempat mustajab di Mekah, di Madinah, tempat sikit terhad, masa lebih banyak. Maka ruang untuk kita minta doa tu isikan. Antaranya ialah masa selepas daripada azan dan iqamah. Kemudian yang ke-16 adalah doa istiftah, iaitulah permulaan salat. Dia nak mula salat dah. Bila nak mula salat, dia ada doa pembukaan dia. Disebut istiftah dan sebahagian sebut iftitah. Bolehlah, tak ada masalah apapun, sebutan saja. Boleh disebut sebagai istiftah dan boleh juga disebut sebagai iftitah. Permulaan salat. Permulaan salat ni dia ada perbahasan pula di kalangan para ulama fiqh. Sabit daripada hadis terlalu banyak ungkapan-ungkapan doa-doa istiftah. Saya tak ingat berapa belas, ada macam-macam hadis yang kesemuanya bertaraf diterima, makbul, sama ada hasan ataupun sahih, semua boleh diterima. Ada macam-macam ungkapan. Maka jumhur ulama berpandangan sunnah yang sangat-sangat dituntut untuk membaca doa istiftah bagi orang yang sembahyang. Sama ada dia jadi imam, sama ada dia jadi makmum, sama ada dia sembahyang sendiri-sendiri, disunatkan untuk dia memulakan sembahyang tadi dengan doa istiftah. Kecuali Imam Malik, ataupun kita sebut mazhab Maliki. Imam Malik menyatakan tak disunatkan. Bahkan dia kata sabit daripada hadis Nabi mulakan sembahyang dengan Fatihah. Dan aku tak
Dia kata tak ada. Baca istiftah dalam semayang ni bukan disunatkan. Itu Imam Malik. Tapi jumhur ulama berdasarkan hadis yang terlalu banyak menyatakan itu adalah sunnah dan tidak sampai ke peringkat wajib, kerana hadis yang Nabi ajak orang semayang. Hadis tu dikenali sebagai hadis musi'us salah. Seorang Badawi masuk masjid, dia semayang kelang kabut. Habis Nabi tanya orang semayang tak lagi? Semayang dah. Nabi kata tak, pergi semayang lain. Dia pun semayang, Nabi kata semayang tak lagi? Semayang dah. Nabi kata tak, pergi semayang lain. Sampai 2-3 kali, akhirnya Nabi ajak dia cara semayang. Dan dalam hadis yang Nabi ajak cara semayang tu, semua adalah rukun saja. Tak ada doa iftitah pun. Maka ulama buat kesimpulan, doa iftitah ni bukan rukun semayang. Dia adalah sunat saja. Kerana berdasarkan hadis yang Nabi ajak orang semayang tu, Nabi tak sebut benda ni. Tapi dalam hadis-hadis lain banyak cerita-cerita tentang doa istiftah yang dia main dalam pelbagai riwayat. Cuma ada beberapa keadaan yang tidak dituntut untuk baca doa istiftah. Iaitulah ketika makmum. Dia jadi makmum, kemudian imam dah mula baca, maka dia tak dituntut untuk memperbaca ataupun baca juga doa istiftah tu. Melainkan ada satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata kalau dia dah baca yang paling ringkas. Baca yang paling ringkas. Kerana doa-doa iftitah ni banyak versi. Ada versi pendek, ada versi yang panjang. Tapi afdalnya bila dia angkat takbir. Kebetulan pula dia main masbuk. Angkat takbir tu imam dah ihdinas siratal mustaqim. Dia duduk gagah juga. Wajjahtu wajhiya lillazi, baca pula sepatah-sepatah. Jadi kita lepas Fatihah dan sebagainya. Bahkan dengar Fatihah tu lebih afdal, lebih dituntut daripada dia duk baca doa iftitah. Lain daripada keadaan tu disunatkan untuk dia membaca doa iftitah. Imam Syafi'i rahimahullah memilih doa iftitah yang paling baik adalah doa yang disebut tawajjuh. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Manakala Abu Hanifah dan Imam Ahmad memilih, dia kata pada pandangan mereka doa yang paling baik untuk dibaca sebagai doa iftitah ni adalah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada riwayat dia, nanti kita sampai ni 28. Nombor 28 itu pandangan Abu Hanifah yang paling baik. Dan sepakat di kalangan para ulama, doa iftitah yang paling sahih adalah yang pertama tu, 27. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Ini riwayat ni tak ada pertikaian. Semua kata ini riwayat yang paling sahih kerana dia mai daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma dari sudut praktikal, ulama Syafi'i kata pada pandangan kami pilih wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sampai habis. Pandangan Abu Hanifah dan Hanbali kata kami pilih subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nak buat mana ni? Duk cerita hak tu ni, ini sunat. Saya cerita tu untuk kita tahu, bukan untuk kita bergaduh. Benda khilaf ni adalah untuk kita tahu, bukan untuk bergaduh. Untuk bergaduh tak payah. Ni sunat. Lagi duk bergaduh pula, aku nak buat ni. Tak payah. Tak tepi. Nak bergaduh, tak tepi. Nak bergaduh, tak duk mengaji. Cerita awal dah. Kalau niat daripada awal nak mengaji, nak bergaduh, tak payah duk mengaji ya. Lebih baik tak payah mengaji. Kita baca benda-benda yang beza pandangan sikit sebagai untuk ambil tahu. Dan kemudian kita timbang lah. Saya rasa nak buat ni ringkas. Saya hafal ni, silakan. Saya hafal ni panjang. Saya suka ni, silakan. Tak ada masalah. Dan tak ada siapa pun nak larang. Jadi, doa iftitah itu terlalu banyak. Riwayat-riwayat. Itu kita baru sebut 2-3. Tema yang di belakang. Banyak lagi tu. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wa syahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Banyak lagi. Doa macam-macam. Jadi dalam riwayat berkaitan dengan doa iftitah ni, kesimpulannya kita buatlah mana-mana sahaja yang kita rasa
mudah untuk kita hafal. Yang mudah untuk kita hafal. Yang penting semua tu ada dalam sumber-sumbernya. Jangan sampai kita pergi reka pula doa ni. Doa sendiri-sendiri kita kata banyak sangat, aku reka dengan mudah. Tak baca yang ada sumber lah, yang kita nyatakan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Lepas daripada iftitah, tapi tak disunatkan untuk kita pergi gabung semua. Payah sangat kita bergabung semua. Iftitah ni pembukaan. Pembukaan jangan panjang sangat. Balun semua sekali. Dia kata ada 12 ke 18 dengan riwayat. Balun lah, payah sangat dia kata. Hampa duk gaduh, baik aku baca semua. Dah, bukan. Itu tak disunatkan. Gabung takat 1-2 okey lah. Tapi sampai semua nak ni, tak disunatkan. Lepas daripada tu dia mai doa ketika rukuk. Ini pun satu lagi. Doa ketika rukuk selalu kita baca ataupun selalu kita dengar Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Selalu kita dengar macam tu. Tapi mengikut riwayat yang lebih kuat dan riwayat yang paling jelas, doanya ialah Subhana rabbiyal azim. Tanpa ada tambahan wa bihamdih. Tanpa ada tambahan. Jadi kalau saya dah buat lama dah ni boleh. Saya nak kata riwayat yang paling kuat adalah Subhana rabbiyal azim. Bukan kata salah. Bukan kata wa bihamdih tu salah. Tapi kita membiasakan dengan yang lebih tepat adalah bagus. Mana kalau sebelum ni kita dah buat wa bihamdih, tak ada salah, tak ada masalah. Dia nak kena qada sembahyang pula tak ada masalah Kan kita tak buat rukun. Dia cuma baca ya. Cuma kita nak biasakan dengan yang betul. Riwayatnya sebut Subhana rabbiyal azim. 3 kali. Dan ada riwayat-riwayat lain juga yang sebut Subuhun Quddus Rabbul Malaikatu Warruh. Lepas itu bangun daripada salat, bangun daripada rukuk, dinamakan i'tidal. Kita akan sebut Sami'allahu liman hamidah. Hak ni banyak, bukan banyak lah, ramai. Kadang-kadang dia mungkin tak perasan. Ataupun dia nak perbetul tapi jadi silap. Dia sebut Sami'allahu liman hamidah. Liman. Dia tak jadi liman. Sebenarnya liman dengan huruf nun. Kadang-kadang mungkin dia tak perasan. Ataupun kadang-kadang dia nak bagi nampak macam fasih tapi sebenarnya salah. Limal hamidah. Salah. Yang betulnya liman dengan huruf nun. Mati kan? Sami'allahu liman hamidah. Bukan limal. Bukan lidah kita terangkat. Bukan ada alif lam pun tentu huruf nun. Jadi ini doa ketika ataupun sebutan ketika kita bangun daripada rukuk yang dinamakan i'tidal. Lepas itu doa ketika sujud, doa ketika duduk antara sujud dan doa sujud tilawah. InsyaAllah tajuk-tajuk ni akan kita tengok dalam pertemuan yang akan datang. Semua ni membahaskan tentang doa dalam sembahyang. Iaitulah perbuatan kita dalam sembahyang tu ada doa-doa dia. Dan semua doa-doa dalam sembahyang ni adalah sunnah. Adalah sunat saja, bukan wajib. Bacaan dalam sembahyang yang wajib ni Fatihah, tasyahud. Itu ya. Lain daripada tu sunat. Saya tak mau baca apa? Ikut sukalah. Tak ada masalah apa, siapa pun tak larang pun. Jadi yang wajib adalah Fatihah dan juga tasyahud. Itu saja. Lain daripada tu adalah sunat. Buat sempurnalah sembahyang kita. Tak buat sembahyang sah tetapi kurang bagus. Kita tujuan belajar ni nak bagi cantik ibadah kita. Nak bagi ibadah kita jadi sempurna. Nak bagi jadi betul seperti yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembayanglah hangpa macam hangpa tengok aku sembayang. Ni nak bagi betul itu kena mengaji. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita duk baca 2-3 doa-doa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan pengajaran, memberikan manfaat dan peringatan kepada kita bersama insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, simpulan malam ni kita berkenalan dengan 2 orang isteri Nabi, Maimunah bintil Haris dan juga Juwairiyah bintil Haris. Kemudian kita baca beberapa doa-doa tadi, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa nak pergi masjid, doa masuk masjid, doa lepas azan. Dan kita masuk lepas ni doa iftitah. Lepas ni kita masuk doa iftitah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan doa-doa tu kalau tak semua kita boleh amalkan, jangan kita tinggal semua. Itu kaedah adalah kalau kita tak boleh nak buat semua, jangan kita tinggal semua. Cubakan jadikan dia sebagai rutin dalam kehidupan kita insya-Allah. Ada manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap saya mohon ampun daripada Allah, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.